Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan teruskan dengan tajuk Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, bab 5 tingkatan 2. Okey. Untuk yang pertama, saya letakkan ayat daripada Lao-Tzu, iaitu beliau mengatakan bahawa pemimpin yang baik adalah seorang yang membantu mengembangkan orang lain sehingga akhirnya mereka tidak lagi memerlukan pemimpinnya tersebut. Okey, di mana di sini cikgu nak tegaskan kepada murid-murid bahawa pemimpin yang baik ini kerjanya adalah untuk membantu orang di bawah, untuk memajukan orang di bawah, sehingga kan kata Lao-Tzu, mereka tidak lagi memerlukan pemimpin tersebut. Okey, itu ciri-ciri pemimpin yang baiklah. Okey, gambar yang kedua pula kita boleh tengok. Di sini cikgu letakkan work, gambar yang pertama di atas, dengan leaders di depan yang berwarna kuning, dan yang biru itu pengikutnya menarik kerja tersebut bersama-sama. Dan pula berlawanan dengan gambar di bawah, dan di mana ketua tadi, leaders ini tadi mengarahkan pekerja-pekerjanya untuk menarik beban dan tidak bersama pekerja-pekerja tersebut untuk menarik sekali beban di sini. Okey, kenapa kita berbincang mengenai kedua-dua ayat ni tadi? Ada ayat, ada gambar. Okey, pemimpin yang baik adalah sebenarnya pemimpin yang bersama dengan rakyat untuk memajukan kedua-duanya, memajukan pemimpin, memajukan rakyat sekaligus memajukan negara. Ini yang dilakukan oleh para mesyuara ketika fasa awal apabila beliau memerintah Melaka pada fasa awalnya, dan diteruskan apabila kemangkatan beliau. Beliau telah mewarisi kepada warisnya ataupun anaknya, warisnya dengan nilai yang sama. Okey, mari kita tengok 5.2 Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jom. Okey, pengenalan. Okey, Kesultanan Melayu Melaka berkembang dari sebuah perkampungan nelayan akhirnya menjadi kerajaan yang masyhur. Beberapa faktor telah melonjakkan kerajaan ini berkembang menjadi sebuah kerajaan yang gemilang di alam Melayu. Terdapat pelbagai faktor yang kita akan belajar pada hari ini yang menyebabkan kerajaan Melayu Melaka pada Kesultanan Melayu Melaka megah berkembang seperti mana yang kita kenal sebelum itu. Antara faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka adalah disebabkan oleh faktor kepimpinan raja yang berwibawa yang pertama, sistem pentadbiran yang cekap, dan sistem perundangan yang tersusun. 3 faktor utama. Okey, 3 faktor utama ini adalah penyebab kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita pergi kepada kewibawaan raja. Yang pertama iaitu faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka pada masa itu. Yang pertama adalah keturunan Raja Palembang. Okey, berdasarkan teks Sulalatus Salatin Syarah Melayu, pemerintah Melaka berasal daripada zuriat keturunan anak Raja Palembang yang dikatakan bersusur galur daripada Iskandar Zulkarnain. Okey, di mana susur galur ini memberikan taraf kedudukan yang tinggi kepada Sultan Melaka dalam kerajaan lain di alam Melayu. Ini keturunan Raja Palembang ini sebenarnya sebelum itu mereka adalah orang yang dihormati di seantero alam Melayu. Tidak heranlah kalau mereka buka kerajaan di Melaka, orang di sekeliling, sultan-sultan di sekeliling alam Melayu pada masa itu memang memberi hormat kepada para mesyuara, yang di mana para mesyuara ini adalah keturunan Raja Palembang. Okay, yang kedua adalah peranan yang unggul, di mana para mesyuara pada masa itu dijadikan ataupun
diberikan peranan, contoh dia adalah menjadi simbol perpaduan dan kemakmuran. Yang kedua adalah merupakan Ketua Angkatan Tentera Melaka. Yang ketiga, mengetuai hubungan diplomatik. Keempat, menyelaraskan kegiatan ekonomi. Yang kelima, menjadi ketua agama Islam dan menegakkan keadilan yang terakhir. Di mana cikgu nak letak kat sini yang nombor 3, mengetuai hubungan diplomatik. Kalau ada kemuskilan diplomatik itu apa maksudnya adalah diplomatik ini adalah apabila ada urusan yang melibatkan antara kerajaan Melaka dengan kerajaan di sekeliling Melaka, siapa yang menjadi ketua kepada delegasi diplomatik ini adalah Sultan Melaka sendiri. Pentingnya di sini untuk menjaga kedaulatan negara, untuk menjaga kedaulatan negara, setiap sultan itu ataupun pemimpin mestilah tahu keperihalan apa yang dilakukan oleh apa yang berlaku dalam negara dan apa yang berlaku di luar negara dan apa impaknya kepada negara tersebut. Ini yang dilakukan oleh Sultan Melaka suatu ketika dahulu. Selain daripada itu, beliau juga menyelaraskan kegiatan ekonomi dan baginda juga berkecimpung ataupun turun untuk memantau kegiatan ekonomi yang berlaku pada masa itu, yang di mana pada ketika itu perdagangan antarabangsa, pelabuhan entrepot berlaku sangat-sangat hebat di Sungai Melaka pada ketika itu. Yang ketiga adalah daulat dan alat kebesaran. Daulat merupakan kuasa dan kewibawaan raja sebagai pemimpin. Rakyat mengakui kedaulatan raja dan memberikan taat setia sepenuhnya dan tidak boleh menderhaka kepada raja. Yang kedua pula adalah alat-alat kebesaran raja, termasuklah cok mohor, nobat, keris, lembing dan mahkota. Dan alat kebesaran ini digunakan semasa upacara istiadat, pertabalan, perkahwinan dan kemangkatan raja. Pentingnya daulat ini, kita faham maksud dulu. Maksud daulat adalah bagaimana rakyat mengakui kedaulatan raja, kekuasaan raja tersebut, dan rakyat pula memberikan taat setia yang tidak berbelah bagi dan tidak boleh menderhaka kepada raja. Maksud menderhaka di sini adalah tidak melawan ataupun tidak melakukan sesuatu yang salah dari segi undang-undang. Itu makna raja tersebut daulat, mempunyai daulat tersendiri. Mempunyai daulat tersendiri. Contohnya, cikgu bagi contoh yang di Pertuan Agong Malaysia. Sekarang ini yang memegang tahta adalah baginda. Tugas kita sebagai rakyat adalah untuk patuh kepada setiap arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dan tidak melakukan sesuatu yang boleh menyalahi undang-undang, kerana impak dia ada kepada kita dan kepada orang lain pula adalah buruk sebenarnya. Sebab itu, kalaulah raja, pemimpin, contoh dia agung di negara kita, kita mengakui kekuasaan dia, kita mengakui taat setia kita kepadanya, jadi negara kita akan menjadi aman dan damai. Yang kedua pula adalah kenapa mereka mempunyai alat-alat kebesaran ini. Alat-alat kebesaran inilah yang melambangkan keperbezaan antara rakyat biasa dengan mereka, pemimpin-pemimpin ini. Samalah seperti sekarang, sama jugalah dulu. Apabila anda nak lihat alat kebesaran ini digunakan, apabila ada pertabalan raja baharu ataupun agung, kalau kita nak ambil yang di Pertuan Agong, kalau yang moden sekarang ini, alat yang sama digunakan. Jadi boleh tengoklah. Poin yang keempat adalah kewibawaan. Yang pertama, raja mesti memiliki ciri-ciri
Okey, kepimpinan seperti adil, berwibawa dan mengambil berat terhadap kebajikan rakyat. Okey, yang kedua adalah pada masa dulu pun raja ataupun sultan pada masa itu di Melaka pun mereka tertakluk di bawah hukum kanun Melaka. Hukum kanun Melaka ni undang-undang yang digunakan di Melaka ketika pada masa dululah. Okey. Yang ketiga adalah Sultan Mansur Shah, contoh menasihatkan puteranya Sultan Alauddin Riayat Shah supaya bersikap adil terhadap rakyat dan menyiasat segala tuduhan dengan teliti dan bekerjasama dengan pegawai-pegawainya. Pegawai-pegawai di bawah ayahanda kepada Sultan Alauddin Riayat Shah ini menganjurkan untuk puteranya bersikap adil dan menyiasat segala tuduhan dengan teliti dulu sebelum melakukan apa-apa tindakan. Dan selain daripada itu, pemimpin mestilah adil dan berwibawa dan mengambil berat terhadap kebajikan rakyat. Okey? Ianya seperti anda berjanji. Contoh dia kalau bahasa Inggeris dia ada satu konsep. Kalau ada satu konsep yang dinamakan sebagai social contract. Okey, yang ini dia macam perjanjian yang tidak orang kata tidak official, tidak rasmi, lebih kepada kepercayaan, lebih kepada tiba macam tahu, macam nak cakap, cikgu cakap dia macam ini adalah set yang telah ditentukan. Perjanjian. Raja mengetahui bahawa dia akan jaga rakyat dan rakyat pula akan taat setia kepada raja. Itu. Okey. Secara kesimpulannya, kepimpinan pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka yang berdaulat dan berwibawa menyebabkan pemerintahannya diterima oleh rakyat dan diiktiraf oleh kuasa luar. Sebagai rakyat Malaysia yang setia kepada raja, kita perlu mempertahankan institusi raja yang merupakan lambang perpaduan dan kemakmuran negara kita. Oleh itu, kita sebagai rakyat mestilah taat setia kepada negara. Kita mesti mengikut undang-undang yang ada dan menjadi rakyat yang lebih baik tahun demi tahun, masa demi masa. Okey? Okey, baik. Okey. Kita akan lakukan aktiviti menerusi Jamboard dengan sila jawab soalan-soalan yang telah diberikan dengan betul, dan saya ambil masa kamu dan kita akan kembali lagi selepas ini. Okey, cikgu harap sesi hari ini kita boleh mengambil iktibar daripada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ini bertunjangkan dengan pemimpin dahulu. Kalau anda dilantik sebagai ketua kelas, kalau anda dilantik sebagai pengawas, sangat-sangat penting apabila anda menunjukkan sisi kepimpinan yang baik agar dapat diikuti oleh rakan-rakan anda yang lain. Selain daripada itu, anda akan dihormati dan disegani oleh rakan-rakan. Beri contoh yang baik. Okey? Okey, seterusnya latihan akan diberikan dalam Moodball dan cikgu akan letakkan link di dalam grup. Okey, anda boleh akses kepada pautan tersebut dan terima kasih.